Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Hari ini adalah segmen cerita seram. Abang nak ceritakan dekat korang semua kisah seram. Abang dapat cerita ni dalam 2-3 hari yang lepas melalui telefon. Jadi dalam telefon tu kami berbual-bual lah. Yang sampaikan cerita ni namanya Syed, orang Penang, orang Pulau Pinang lah. Orang Pulau Pinang. Jadi waktu dia ceritakan ke abang tu semualah lengkap dengan nama tempat, lokasi, tarikh, tapi ada beberapa benda yang akan abang sembunyikan sebabnya nanti korang tahu kenapa. Cuma bila abang dapat cerita tu, abang stres tau. Abang tak tahu kenapa malam tu abang stres dan abang rasa macam benda tu betul-betul macam datang. Jadi abang tidur nyalakan lampu. Lampu tidur lah kan, bukanlah lampu Kalimantan yang ke atas terang tu, tak, nyalakan lampu tidur, lampu kecil lah, lampu bilik air macam tu. Jadi abang tak nak tidur dalam gelap, abang stres. Jadi hari ni adalah proses abang nak deliver abang punya stres bagi kat korang. Biarlah kita sama-sama stres kan. Okey. Jadi kalau korang nak tahu cerita daripada mula sampai habis, cerita apa sebenarnya ni, tonton video abang akan ceritakan. Cerita ni sebenarnya berbalik pada 15 tahun yang lepas. Abang balik semula ke 15 tahun yang lepas. Itulah permulaan ceritanya. Syed ni, dia Penang. Dia duduk Penang. Waktu tu dia berkenalan dengan seorang perempuan. Memang cantik lah perempuan ni. Kulitnya putih. Jadi selepas berkenal-kenalan, diorang pun berkahwin lah. Tapi sewaktu perkahwinan diadukan meriah gilang gemilang dekat Pulau Pinang ni, yang agak peliknya adalah keluarga perempuan tidak semuanya datang. Dengan kata lain memang tak ramai datang. Yang datang yang penting-penting je. Yang nak ijab kabulkan. Bukanlah, kalau macam kita kan selalunya kalau saudara mara, kalau kahwin memang kalau boleh 2-3 bas kita nak bawa kan. Tapi kali ni pelik sikit. Itu benda pertama yang Syed pelik tentang isteri dia. Tapi dia kata tak kisahlah. Lepas dia berkahwin, orang kahwin lah, lepas kahwin pun saya cakap dengan bini dia, bila kita nak pergi kampung awak, saya nak jumpa dengan keluarga besar awak. Tapi bini dia cakap tunggu sampai abang bersedia. Jadi hari berganti hari, tahun berganti tahun, macam tu lah. Bukanlah macam tu, nak tunjukkan benda tu lama lah, dah lama. Lepas tu lebih kurang 6 bulan kalau tak silap abang dia cerita, barulah bini dia cakap macam ni, nampaknya abang dah bersedia untuk balik kampung saya. Jadi ada beberapa benda yang abang rasa pelik nanti kat kampung saya. Okey, dia kata tak kisah. Okey, zaman moden lah, zaman moden tak ada benda pun. Takkanlah kampung tu pelik-pelik sangat. Jadi diorang pun berangkatlah daripada Pulau Pinang ke kampung tu. Okey, benda pertama, abang tak akan beritahu nama kampung tu. Sebabnya nanti abang ceritakan. Jadi kampung tu kat mana, lokasi kat mana, apa nama kampung tu abang tak akan beritahu. Jadi si Syed ni dengan isteri dia pun baliklah ke kampung. Sampai dekat kampung, benda pertama yang Syed pelik adalah kampung tu macam zaman 70-an tau. Lepas tu masa Syed tu cerita kat abang Google tau. Abang cari dekat Google, betul ke kampung tu macam tahun 70-an? Memang betul. Sumpah, memang betul. Kampung tu suasana dia macam tahun 70-an. Maksudnya ada banyak kedai-kedai kayu. Lepas tu pakaian orang kat situ lebih banyak pakai pakaian tradisional kan. Tak adalah yang pakai jin ke apa. Lepas tu cara dia orang berniaga semua macam tahun 70-an. Masa tu Syed pelik tau. Dah zaman-zaman macam ini, kalau 15 tahun yang lepas, lebih kurang berapa tahun dah? Tahun 2000 lah macam tu kan. Dah zaman-zaman macam ni, ada lagi tempat yang pelik macam ni. Okey lah. Jadi dia pun sampai kat kampung tu pun dia pun bersia-sia lah dengan bini dia kan. Dengan bini dia bertegur-tegur dengan orang kampung, dengan kawasan dia ada pekan kecil yang kat situ, dia ada pekan kecil. Tapi tiba-tiba saya cakap, ni kalau malam jalan-jalan malam ni lagi best rasanya. Lepas tu bini dia cakap, sorry bang, abang tak boleh jalan malam. Itu syarat pertama kalau kat kampung ni. Abang tak boleh sesuka hati jalan malam. Kalau dekat sini 10 malam semua orang dah masuk tidur, dah masuk rumah, tak keluar. Baik orang muda, baik orang tua, baik anak dara, baik bujang atau budak-budak, memang pukul 10 semua dah masuk dalam rumah. Lepas tu dia tanya, kenapa? Kenapa nak? Alah, malam kampung, saya biasalah kan budak-budak. Macam kita kat kampung kan, budak-budak race, budak-budak lepak-lepak tepi jalan. Bini dia gelak je. Bini dia cakap apa? Bang, kampung ni pelik sikit Abang nak tahu tak? Orang yang bersaka lebih banyak
daripada yang bela ayam dengan lembu. Sebab itu abang tak nak bagi tahu kat mana lokasi kampung ni dan juga nama kampung ni. Sebab apa? Abang tak nak, kalau korang kat tempat abang pun korang tak akan cakap kampung ni kat mana. Sebabnya abang tak nak kalau orang yang kampung ni dengar video abang, lepas tu diorang macam cuba hantar tau. Macam hantar jin ke apa. Sebab diorang berbela saka kan. Hantar jin nak menguji abang. Abang tak ready. Oi, janganlah. Sebab itu abang tutup nama kampung ni. Mula-mula abang macam nak beritahu sikit lah. Nama kampung tu agak panjang. Abang nak beritahu sikit lah. Tapi bila bincang-bincang balik dengan adik abang selalu kalau cerita kat adik abang dulu. Adik abang cakap lebih baik jangan beritahu. Takut ada orang hantar-hantar nak menguji. Okay, abang tak beritahu. Jadi, bila bini dia beritahu orang yang bela saka lebih banyak daripada yang bela ayam dengan lembu, dia rasa macam ada lagi orang yang buat benda kurafat kat zaman ni. Tahun 2000 kot. Lepas tu kenapa? Dia tanya dengan bini dia, kenapa dia orang nak bela saka, nak bela apa ni? Sebab orang kampung tu percaya. Dia orang dah tak percaya kat polis. Dia orang tak percaya kat ketua kampung ke, tak percaya dengan orang-orang ramai. Dia orang percaya dengan saka, dengan hantu raya, dengan polong, dengan apa benda lah, dengan benda-benda gaib macam tu, untuk jaga rumah, jaga keselamatan keluarga, lepas tu jaga kebun. Merembang lah. Jaga kebun. Diorang percaya benda-benda tu yang boleh jaga. Sebab itu diorang amalkan bela-bela saka, bela-bela. Yang bestnya bila orang rumah, contohnya rumah ni bela saka, rumah sebelah bela saka, kadang-kadang diorang berlawan satu sama lain nak tengok siapa yang lebih jagoh. Siapa yang lebih jagoh dalam pembelaan saka. Jadi bila si Syed ni dengar macam ya ke? Dia macam yelah, kita Syed tu daripada Penang kot. Penang kan badan besar. Jadi moden kan orangnya kan. Jadi bila balik dekat kampung macam ni, macam satu benda yang tak masuk akal lah. Okey lah. Okay. Malam, selang 2-3 malam tu, satu lagi bini dia beritahu ada syarat. Syarat kedua, bila malam, kebanyakan rumah tandasnya jauh. Tandasnya bukan dekat dalam rumah. Itu memang adat kampung tu. Dia orang buat tandas jauh daripada rumah. Tapi kalau nak buang air, limit sampai pukul 8 malam je. Selepas daripada tu, dia orang lebih rela berak dalam rumah dan ditadah dengan plastik. Esok pagi baru buang. Tu dia macam, kenapa? Saya tu macam, kenapa? Okey, tak apalah. Jadi pada satu petang tu, mengikut kata saya, ada kenduri kahwin. Kenduri kahwin, keluarga bini dia lah, keluarga kejiran-jiran macam tu lah. Lepas tu bila nak masuk dekat kawasan rumah tu, ada satu kain yang terkeluar daripada pokok. Macam kain tu terikat dan terkeluar macam jambul kepada pokok. Kan? Masa tu petang lah. Petang lebih kurang pukul 3 ke 4 macam tu. Lepas tu si Syed ni tanyalah dengan tuan rumah ni, ni apa benda jambul dekat pokok ni? Oh, itu penjaga. Penjaga kan kita nak buat kenduri, kata. Itu penjaganya. Atau kalau benda tu, kalau ada orang nak ngantor-ngantor, jadi benda tu boleh protect kita, kata. Apa benda tu? Kata Syed. Lepas tu dia kata, kalau kau nak tahu, pergilah cabut kain tu, dia kata. Lepas tu saya tak berani, tapi orang lain yang cabut. Ada seorang makcik tu, kalau tak silap abang lah, makcik tu cabut. Korang tahu apa benda? Di celah-celah pokok tu, dekat dalam pokok tu, bila kain tu digentap, tarik keluar, rupanya tu adalah jambul pocong. Dan pocong tu pergi. Syed masa tu terkebil-kebil. Yang dinampak ni benda betul ke benda palsu? Kalau nak kata orang, macam mana orang boleh nyorok dekat dalam pokok? Dan seram pula abang rasa. Dan kenapa pelik kan? Abang dengar pun mula-mula pelik, tapi abang jadi tak pelik bila abang Google kampung tu dan tempat tu. Memang pun tak pelik. Abang kata macam, tak nak lah, pelik, takut sangat lah kawasan ni. Jadi pocong tu keluar daripada pokok tu. Seram kan? Petang lah tu. Okey lah. Jadi Syed bila nampak tu dia macam tergamam lah. Betul lah apa yang bini dia cakap. Agaknya lah kan. Betul lah. Jadi kampung ni lebih banyak orang mengamalkan, bukan mengamalkan, membela saka.
belahan tu raya dan macam-macam polong segalanya. Okey, jadi dah habislah kisah kerja kahwin tu. Jadi kerja kahwin tu adalah bukti yang kampung tu memang power gila. Jadi disebabkan Said ni dengan bini dia baru kahwin, jumpalah dengan seorang sepupu isteri dia. Sepupu isteri dia pula bomoh perempuan. Macam tu. Jadi dia cakap macam ni, Said ni orang berniaga, jadi ni hadiah perkahwinan lah, dia bagi cincin. Dia bagi cincin, batunya besar tau, dia kata. Cincin batu besar, dia kata pakai. Benda ni akan menjaga engkau. Dalam ni aku dah letak kadam. Kalau kau nak apa-apa, just usap je batu tu, benda tu akan keluar dan akan tolong kau. Jadi Said macam orang dah bagi cincin kan, dia pun macam antara percaya dengan tak percaya, jadi pakai je lah cincin tu kan. Pakai je, okey. Lepas tu, nak dijadikan cerita, semuanya tak ada apa-apa berlaku, dia pun baliklah rumah dia. Balik ke masa ni Said dah tak duduk Penang lagi. Dia duduk dekat satu bandar lah. Apa abang tak nak beritahu bandar apa, sebab bandar tu adalah core kepada cerita ni. Ni baru mukadimah baru mukadimah. Dah berapa minit ni? Okay, tak apalah. Jadi Said ingat dia bawa cincin tu. So dia duduklah rumah baru dengan bini dia kan. Okay, hiduplah dia aman bahagia dengan bini dia. Satu hari dia teringat cincin tu tau. Yang kisah kampung tu dia dah macam lupakan lah. Tapi memang dah terpahat dekat otak dia, kampung tu pelik, kampung tu banyak hantu. Itu je. Itu je. Memang dia percayalah cakap bini dia. Lepas tu, dia teringat cincin tau. Dalam keadaan dia santai-santai petang tu, dia kata, dia ambil cincin tu, lepas tu alang-alang kan, usap lah, try lah usap sambil baca mentera lah. Adalah mentera yang sepupu dia ajar. Dia sebenarnya tak nak cincin tu, tapi disebabkan sepupu dia rasa orang nak bagi kan, kita nak tolak pun sebesalah sebab kita orang baru keluarga tu kan. Okay, balik pada cerita dia pun usap lah cincin tu. Tiba-tiba cincin tu keluarkan asap. Dia kata macam asap rokok, macam berkepul-kepul macam asap rokok. Dia punya terkejut waktu tu, dengan automatik dia tanggalkan cincin tu, pergi dekat tingkap, dia baling cincin tu jauh-jauh. Lepas tu dia rasa macam, oi, apa tu? Dia rasa macam, kelabang pun keluar cincin asap. Abang baling. Dah tak terfikir apa kan? Baling. Tak lama lepas tu, sepupu bini dia telefon. Dia cakap macam ni, aku dah bagi hadiah dekat engkau. Kadam bukan sebarang kadam. Lepas tu kau seru dia. Lepas tu kau baling dia. Pening orang tu. Tak, itu tambahan. Pening orang tu tambahan. Dia marah Said tu. Tu saya cakap, minta maaf kak, minta maaf sangat-sangat. Saya tak ready dengan benda-benda macam ni. Jadi boleh tak akak ambil balik benda tu? Tu akak tu macam marah lah. Akak macam cakap, ya, nanti aku datang rumah kau ambil balik. Lepas tu kakak tu datang, tak lama tu, dia ambil lah cincin tu balik. Lega lah, si Said ni lega. Siap baik. Barulah dia tahu, keluarga isteri dia ni, keluarga besar isteri dia, macam sepupu pakcik-pakcik, memang kuat mengamalkan benda-benda macam tu. Mujur bini dia tak macam tu. Keluarga bini, macam adik-beradik bini dia, mak bapak bini dia, semua tak macam tu. Masih lagi solat, puasa, mengaji, semualah. Tapi keluarga besar, macam keluarga besar tu sepupu-sepupu, 2 pupu, 3 pupu, yang kebanyakannya memang tak keluar daripada kampung tu. Memang duduk je kat kampung tu. Korang mesti macam curious kan, kampung mana abang ni cerita? Abang sorry lah, abang memang tak berani. Abang takut apa-apa berlaku. Okay, ni kita masuk core kepada cerita ni. Hari ni cerita satu je tau, bukannya banyak, satu je core kepada cerita ni. Yang tadi tu kisah nak diterangkan dekat kawasan tu, kampung tu memang orang-orangnya memang banyak mengamalkan ilmu-ilmu hitam, ilmu-ilmu sesat. Yang saya pun tahu benda ilmu-ilmu tu semua memang tak bagus kan. Okay. Selepas 10 tahun kahwin. Jadi Said ni dah biasalah dengan keluarga bini dia, memang terimalah seadanya. Cuma dia ada juga batas-batas yang dia letakkan lah. Tak naklah ambil ilmu ke apa daripada bini dia. Tahu kan keluarga tu mengamalkan ilmu-ilmu khurafat dan dia tak naklah terlibat. Jadi selepas 10 tahun hidup sebagai suami isteri, pada satu hari si Said dengan isteri dia, selepas 10 tahun macam tu, si Said dengan isteri dia teringin nak duduk dekat hotel.
Niko cerita dia teringin nak duduk kat hotel. Sabtu Ahad kan penat lah bekerja, jadi dia pun cakap dengan bini dia, apa kata hari ni kita tidur hotel, kita carilah hotel-hotel yang mewah. Tapi bini dia setuju, cuma bini dia kata kat kawasan ni awak maklum kan? Dia kata memang maklum. Lepas tu abang tanya apa yang dikatakan dengan maklum. Dia kata hotel dekat kawasan tu kebanyakannya memang hotel yang ada kes pembunuhan. Jadi kat situ nyawa manusia memang nipis ataupun senang nak dibunuh. Sikit bergaduh bunuh, sikit bergaduh bunuh. Ish. Abang tak bercadang untuk ke situ. Seram dengan. Jadi dia cakap dengan bini dia, saya maklum, tapi kita carilah hotel yang mahal-mahal, 4 bintang, 5 bintang kan. Jadi bini dia kata, bolehlah, tak kisahlah, tidurlah kat hotel tu kan. Okay. Jadi malam tu dia, anak-anak tinggal, dia pun berangkatlah dekat hotel, tidur hotel. Tujuan dia tidur kat hotel tu sebab nak mengimbau awal perkahwinan. Jadi untuk menambah eratkan lagi hubungan suami isteri kan. Jadi okeylah, dia pergilah dekat hotel tu. Sampai menginap dekat hotel, dia pun letak-letak baju semua, okey. Tiba-tiba bini dia cakap macam ni, bang, saya nak pergi cari makan lah, saya nak beli bungkus-bungkus, abang nak apa? Lepas tu kata suami dia ni, dia nak nasi dengan lauk je lah. Lepas tu kalau tak ada carilah apa-apa, nasi goreng, macam tu. Lepas tu bini dia cakap, nasi goreng kalau kat sini ada satu jenis je. Kalau dekat tempat abang banyak lah kan. Nasi goreng Cina, nasi goreng kampung, nasi goreng cili padi, semua sini satu jenisnya nasi goreng. Tak kisahlah, belilah apa-apa. Daripada bincang-bincang tu, bini dia keluar lah. Bini dia keluar daripada bilik. Selang 2-3 minit, bini dia balik. Lepas tu dia tanya dengan bini dia. Bini dia balik lah, ketuk pintu balik. Cepat awak balik. Kata nak beli makanan. Makanannya mana? Bang, saya tak naklah makan. Gitu. Kenapa pula? Kita kan dah lama kahwin. Saya nak tanya abang satu soalan, boleh tak? Lepas tu dia kata, tanya je lah. Abang sayang saya tak? Lepas tu dia gelak lah. Dah 10 kahwin tanya soalan yang sama. Kalau 2 hari kahwin tanya soalan sama. Ya, boleh lagi logik, dah 10 tahun kahwin, dah terbukti cintaku padamu. Macam tu lah yang saya cakap. Dia gelak je. Dia gelak. Lepas tu dia pergi dekat Syed. Dia cekik Syed. Cekik. Dia cakap, abang sayang saya tak? Mestilah sayang. Lepas tu dia jawab lagi, sejauh mana abang sayang saya? Sampai akhirat abang sayang. Yang hanya maut yang memisahkan kita. Lepas tu dia senyum. Dia senyum. Okeylah. Saya macam okey. Lepas tu dia borak-borak lah dengan bini dia. Dah borak-borak bini dia. Lebih kurang setengah jam. Bergurau senda. Lepas tu bini dia masuk bilik air. Bini dia cakap nak buang air lah. Waktu bini dia masuk bilik air, tiba-tiba pintu kena ketuk. Lepas setengah jam pintu kena ketuk. Dia pun buka pintu. Tengok bini dia. Dia dah terdiam. Apa hal pula bini dia? Lepas tu dia awak tadi ada balik tak? Tak ada. Saya bawa balik makanan. Bini dia kata, ni abang nasi goreng ni kan? Ni lah nasi goreng dengan lauk-lauk ni. Lepas tu Syed terus pergi bilik air. Tengok. Sebab masa masuk bilik air tu, masa bini dia masuk bilik air yang pertama tu, dengar macam bunyi air tau. Air jatuh, air dekat sinki. Tapi bila dia masuk balik dekat bilik air, tak ada siapa-siapa. Setitik air pun tak ada yang jatuh. Masa tu dia kata meramang bulu roma dia. Dah siapa pula yang datang tadi? Lepas tu bini dia cakap, bang apa kenapa pucat bang? Terus cakap, jom kita pergi cari hotel lain. Kalau tak jumpa hotel, kita balik rumah. Cakap, okey tak apalah. Dia pergi check in kat hotel lain yang jauh daripada situ. Okey. Selepas tu dah habis bercuti, dia pun baliklah rumah. Balik rumah dia. Malam tu, lepas dia balik rumah dia tu, dia rasa macam suami isteri kan dia nak bermesra-mesra lah dengan bini dia. Baru dia nak mulakan langkah, tiba-tiba bini dia keluarkan darah yang banyak. Dengan dia terkejut, dengan bini dia terkejut,
Masing-masing dah, kenapa ni, apa hal ni. Lepas tu tak lama tu darah berhenti. Lepas darah berhenti, okey, selang 2-3 hari, tiba-tiba Syed ni terdetik, malam ni nak apa tu lah, bermesra-mesra lah dengan bini. Malam tu jadi malam tu keluar darah lagi yang banyak. Belum apa-apa dah keluar, menjejer-jejer sekat lantai sampai bini dia pencuak. Lepas tu setiap kali keluar darah, dia akan jadi lemah sangat. Dia dah takut. Esoknya dia bawa pergi hospital. Dia tanya, buat check up, medical check up, apa pun, dia mak nenek check up semua. Bini dia sihat. Tak ada apa-apa masalah. Masalah sakit puan memang tak ada. Lepas tu dia cakap dengan doktor. Doktor, tapi bini saya keluar darah begini-beginilah. Lepas tu doktor tu pula bagi cadangan, apa kata awak cari dekat, rujuk benda ni dekat orang yang lebih pakar kan, orang lebih pintar. Lepas tu Syed macam, semenjak mengikut cerita Syed, sejak daripada tu, setiap kali dia terniat dekat kepala dia nak bermesra dengan bini dia, malam tu akan keluar darah. Dan yang paling teruk sekali, Syed kata, sejak daripada dia balik daripada hotel tu, dia akan ternampak seorang perempuan berlega-lega dalam rumah. Dia kata itu tak teruk lagi, dia kata. Yang paling teruk dalam kereta. Kadang-kadang dia tengah bawa kereta, muncul perempuan tu dekat sebelah. Mukanya seakan-akan bini dia. Muka baik macam copy paste lah dengan bini dia. Tapi dia tahu dia bukan bini dia. Saya pernah tanya dalam mimpi, kenapa dia datang. Lepas tu dia cakap, abang kan dah berjanji nak sehidup semati dengan saya sampai akhirat. Susah nak cakap kan, benda yang dah berjanji. Saya kata dia rasa macam menyesal gila. Dan dia pergi tempat berubat, dan setiap kali dia pergi berubat, dia kesian tengok bini dia menjerit-jerit. Dan Syed bagi satu rakaman video bini dia tengah kena ruqyah dekat abang, dan abang kesian sangat. Abang kesian sangat. Sebab dalam keadaan yang sangat-sangat tersiksa. Dengan keadaan terbaring, menjerit, mengeliat. Lepas tu, nak dijadikan cerita, Syed pun bawa lah bini dia ni balik kampung dekat Pening. Kampung mak ayah dia lah kat Pening. Lepas tu, sampai dekat kampung kat Pening tu, tiba-tiba lockdown. Syed tak boleh nak balik rumah dia, dan dia terlock dekat Pening masa awal tahun 2000 sampai sekarang. Abang macam terkejut. Lah, maksudnya sampai sekarang berlaku lagi lah. Berlaku lagi Jo, gitu. Jadi setiap kali terniat akan keluar darah. Masih lagi Jo. Lepas tu abang kata pergilah berubat dekat Darul Shifa, sebab banyak-banyak tempat berubat. Abang agak percaya dengan Darul Shifa, sebab Darul Shifa tu yang buat Harundin kan, almarhum Datuk Harundin, dan memang dia buat untuk mengubat penyakit-penyakit ni. Tapi dia kata sebab sekarang ni PKP kan, tak boleh nak bawa pergi jumpa dekat Darul Shifa. Sebab cumanya lah kat dalam Darul Shifa ni, bila dia dah ubatkan kita, dia akan bagi amalan tau, macam bentuk zikir, solat, semayang kah. Dan kita kena buat benda tu. Jadi kita kena puasa, kena ikut apa yang disuruh. Kena baca Quran, kena puasa, semayang, zikir. Macam abang dulu pernah tau. Dulu abang balik daripada Bali, ada ular besar ikut abang tau. Ramai yang nampak dulu. Abang tak nampak. Ular lantak kau aja. Aku tak nampak kan. Jadi masa abang berubat dekat Darul Shifa tu, dia suruh abang bersedekah. Lepas tu dia suruh abang mengaji. Jadi abang pun start daripada tu mengaji, tapi selang belum lah, bukan hari-hari, tak adalah rajin sangat. Sebab bacaan tunggang langgang kan, kadang kop jadi kap, on sebut kof jadi kop, gitulah. Jadi ada jugalah berguru-guru sikit sebabkan benda tu lah. Jadi abang cadangkan kepada Syed, pergilah Darul Shifa, tapi disebabkan PKP dah tak boleh, dan benda tu sampai sekarang terjadi. Abang tanya dengan dia, benda tu berasal daripada keluarga dia ke? Saya cakap dia tak tahu. Abang cakap benda tu berasal daripada bilik tu kot. Saya cakap dia tak tahu. Tak tahu mana datang ni. Tapi sampai sekarang keadaan bini dia teruk. Dah 6 tahun. Perkara ni dah berlaku dah 6 tahun dah.
dah 6 tahun bini dia akan keluar darah yang banyak kalau dia terniat untuk bermesra dengan bini dia. Kesian. Abang tengok video bini dia kena rasuk tu pun kesian sangat. Wish. Abang tak tahulah daripada keluarga dia ke, mungkin juga ada jadi, bukan boleh jadi juga, ataupun daripada hotel tu sendiri ke, sebab hotel tu dia kata memang kebanyakan hotel, nama hotel pun dia beritahu abang, tapi abang tak boleh nak bagi tahu. Dia kata hotel tu sendiri banyak berlaku kejadian bunuh diri dan pembunuhan. Dan cerita ni buatkan abang rasa sesak nafas, sebab abang kebanyakan cerita yang abang ceritakan selalunya dah tamat, dah pernah berlaku, tapi kali ni cerita yang tengah berlaku dan masih berlaku sampai sekarang. Kan pelik macam-macam benda kat dunia ni. Terima kasih sebab dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Kisah hari ni abang tak gelak, tak banyak tersasul. Tak banyak tersasul ke, macam banyak aje. Tapi tak gelak lah. Sebab apa? Abang kalau dapat cerita, kalau orang tu cerita serius, jadi abang sampaikan pun jadi serius. Jadi kalau orang tu cerita gelak-gelak, abang akan sampaikan tu pun gelak-gelak. Lepas tu, tambahan sikit sepupu bini dia tu baru-baru ni dapat tangkap gambar Pontianak, tangkap video Pontianak melintas kat depan rumah dia. Macam tu. Pontianak tu bukan liar, Pontianak tu dibela, dia kata. Dibela oleh orang-orang kampung. Jadi kalau korang bersungguh-sungguh nak tahu kat mana nama tempat ni dan kat mana sebenarnya lokasi kampung ni, memang minta maaf, abang tak berani nak beritahu, sebab abang tak nak nanti orang kampung tu cari abang. Abang cerita Matang Gerdu pun berapa ramai yang kata marah ke abang kan. Matang Gerdu tu ceritanya pendek je. Ini ceritanya sampai sekarang orang kampung tu mengamalkan amalan tu kot. Jadi abang memang tak akan beritahu lah. Abang tak berani nak beritahu. Minta maaf lah minta maaf sangat-sangat. Okey, itu je cerita hari ni. Dia bukanlah cerita hantu, tapi perkongsian lah. Lebih pada perkongsian tentang tempat yang pelik dan kesilapan Syed berjanji sehidup semati dengan satu entiti, satu makhluk. Okey. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.